Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan nama saya Nurfaradia binti Jaminon. Nama metrik saya A21, A28, A27. Hari ini saya akan membentangkan tentang isu pencemaran air akibat aktiviti ekonomi di Negeri Sembilan, Johor, Kedah dan Pulau Pinang. Saya akan membentangkan tentang fakta, um, konsep, nilai dipelajari dan juga hukuman. First, saya akan membentangkan tentang fakta. Yang pertama, pencemaran sungai berlaku akibat daripada sisa buangan dari kelang. Kebanyakan kelang membuang sisa cecair ke dalam sungai yang mengakibatkan sungai tercemar. Bahan toksik ialah sejenis pencemaran berbentuk kimia yang mengugat kehidupan akuatik. Yang kedua, bahan buangan domestik. Apabila buangan domestik dibuang ke dalam sungai, maka air sungai akan menjadi keruh, berkeladak dan menyebabkan organisasi hidupan air tidak dapat memisahkan diri dengan air yang keruh, menyebabkan mereka mati. Yang ketiga pula berlaku akibat daripada aktiviti pertanian, iaitu bahan yang dinamakan pestisik dan insektisida yang dikenali sebagai racun perosak disembur untuk membunuh haiwan perosak dan ia telah mencemarkan sumber air dengan mengalirkan sisa racun perosak ke dalam sungai apabila hujan. Seterusnya, saya akan membentangkan konsep. Konsep maksudnya pencemaran adalah perubahan sama ada secara langsung ataupun tidak langsung dalam sifat kimia, biologi atau aras radiasi mana-mana bahagian alam di sekeliling dengan melepaskan, mengeluarkan atau meletakkan buangan hingga menjadikan kegunaan yang berfaedah. Seterusnya saya akan membentangkan nilai yang dipelajari. Setiap individu haruslah mempunyai sikap bertanggungjawab untuk menjaga alam sekitar daripada pelbagai pencemaran. Hal ini demikian kerana untuk menitipkan lebih rasa pengabdian kita kepada pencipta supaya lebih menghargai alam sekitar kita daripada pelbagai sektor. Yang terakhir pula adalah hukum. Untuk macam pencemaran air ni, Parlimen telah meluluskan Akta Baharu bagi memantapkan pengurusan air, khususnya Akta 655 yang pernah dikuatkuasa pada Akta 655 yang pernah dikuatkuasa pada 1 Januari 2008 yang memperuntukkan kawalan sedia meliputi ekonomi, teknikal, sosial, perlindungan dan hak pengguna. Sekian, terima kasih. 3 cadangan penyelesaian. Yang pertama ialah pihak berwajib seperti Jabatan Alam Sekitar dan pihak berkuasa tempatan haruslah menghukum pihak-pihak yang didapati melakukan pencemaran alam sekitar seperti mencemarkan sungai dengan menguatkuasakan undang-undang yang sedia ada. Yang kedua ialah setiap kilang diwajibkan mempunyai pembentongan air buangan yang dan logik pelepasan bahan sisa-sisa bersepadu. Yang ketiga ialah pihak berkuasa tempatan PBT dan kerajaan negeri perlu mengadakan kempen yang berkesan seperti kempen menyayangi sungai serta program 3A yang membabitkan orang awam dan pihak swasta. Selepas itu ialah 3 perspektif. Yang pertama ialah pencemaran air menurut perspektif undang-undang. Menurut perspektif undang-undang, kesalahan mencemarkan sungai dengan bahan-bahan pencemar seperti bahan kumbangan dan eflun ke dalam sungai serta bahan-bahan air lain seperti parit, terusan atau sebagainya tanpa mendapat kelulusan pihak berkuasa tempatan adalah satu kesalahan di sisi undang-undang dan boleh dikenakan hukuman di bawah Seksyen 55 Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974. Yang kedua ialah pencemaran air menurut agama. Mengikut perspektif agama umat Islam percaya, segala ciptaan di muka bumi ini adalah ciptaan Allah. Dicipta yang gunung, kanang, sungai dan laut untuk manusia mencari rezeki mereka. Namun demikian, sikap manusia yang menjadi perosak alam ini akibat sikap tamak dan ingin membolak kekayaan
tanpa mempedulikan akibatnya. Yang ketiga ialah pencemaran air mengikut sains. Mengikut perspektif penggunaan kaedah sains forensik, ia dapat membantu pengesan mencari pencemaran dengan mencari bukti-bukti yang membawa mereka yang disaksi ke muka pengadilan. Forensik alam sekitar merupakan satu bidang kepakaran khusus yang menggunakan kaedah dan teknik analisis yang bermaklumatkan bagi mengenal pasti komposisi serta identiti bahan pencemaran dan juga punca-puncanya. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada saya dan juga kepada semua rakan. Saya Madia binti Harun dan nama metrik saya adalah ACE21E2561. Saya akan membentangkan tentang kekuatan dan kelemahan cadangan yang telah dicadangkan. Okey, yang pertama, cadangan yang pertama adalah pihak berkuasa hendaklah menguatkuasakan undang-undang. Okey, kekuatan cadangan ini adalah kesalahan pencemaran sungai dapat dicegah. Kedua, dapat melindungi kepentingan awam. Ketiga, dapat memastikan pesalah mendapat hukuman yang setimpal dan dapat memastikan pihak pesalah tidak mengindahkan undang-undang tersebut. Kelemahan cadangan ini adalah pihak kerajaan ataupun agensi yang bertanggungjawab di bawah undang-undang ini tidak kekurangan pegawai penguatkuasaan dan juga kekurangan pengetahuan dan kepakaran penguatkuasaan dalam setiap peruntukan. Okay, cadangan penyelesaian kedua ialah setiap kilang diwajibkan mempunyai berbentuk air, buangan dan loji pelepasan bahan sisa-sisa bersepadu ataupun sisa-sisa buangan. Okey, kekuatan cadangan ini ialah sistem pembentungan air dan loji pelepasan bahan-bahan sisa bersepadu ni dapat memastikan kelestarian alam sekitar dan juga sungai, dapat mengurangkan pencemaran sungai kerana semua influen yang dilepaskan oleh kilang persinduan dapat dirawat dahulu dan dapat dilepaskan dalam keadaan yang selamat. Okey, kelemahan cadangan ini ialah hanya segelintir kilang sahaja yang mematuhi syarat-syarat ini, namun terdapat banyak lagi kilang yang tidak mengedarkan syarat ini dan tidak mematuhi piawaian kebersihan, terutama dalam mengadakan sistem pembentungan dan loji pelepasan ini. Hal ini menyebabkan masih banyak lagi kilang yang tidak bertanggungjawab, terutama yang berdekatan dengan kawasan sungai dan juga kawasan laut. Itu adalah kekuatan dan kelebihan cadangan kedua. Tiga yang dicadangkan ialah pihak berkuasa tempatan, PBT dan juga pihak kerajaan negeri perlu mengadakan kempen yang berkesan seperti kempen menyayangi sungai ataupun serta program 3R yang membabitkan orang awam dan juga pihak swasta. Okey, kekuatan cadangan ini adalah masyarakat akan mendapat pendidikan mengenai kepentingan menyayangi sungai dan juga dapat menimbulkan kesedaran untuk memelihara sungai daripada tercemar. Dalam masa yang sama, masyarakat juga mendapat pendedahan awal dalam mempraktikkan program 3R yang dalam kehidupan seharian mereka. Program 3R adalah tentang reduce, reuse dan recycle. Okey, apakah itu program 3R? 3R adalah reduce, reuse dan recycle. Okey, reduce adalah merupakan usaha mengurangkan penggunaan bahan terhad seperti petroleum dan juga barang batu. Reuse pula merupakan usaha menggunakan semula bahan buangan ataupun mengubah fungsi bahan tersebut untuk mencipta produk baru. Dan recycle pula merupakan amalan mengitar semula barangan terpakai seperti aluminium, surat khabar, besi-besi lama dan sebagainya untuk mengurangkan sampah dan dapat menjimatkan kos pelupusan sampah. Dengan adanya program 3R ni, masyarakat dapat mengetahui cara untuk menguruskan ataupun cara untuk melupuskan sisa-sisa bahan buangan ini. Okay, kelemahan cadangan ketiga ialah yang pertama, pihak penganjur hanya melaksanakan kempen pada masa tertentu.
Kedua, masyarakat tidak menghayati kempen yang disedai. Ketiga, masyarakat tidak mempraktikkan ilmu yang dapat dalam kempen. Contohnya, tidak mempraktikkan program 3R yang telah didedahkan. Keempat, mengambil ringan tentang isu alam sekitar. Kelima, masyarakat tidak menyerahkan tanggungjawab kebersihan. Masyarakat ni hanya menyerahkan tanggungjawab kebersihan alam sekitar kepada pihak berkuasa sahaja dan tidak mengambil sebarang tindakan ataupun usaha untuk memelihara alam sekitar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nafra Syahani binti Azhar. Nombor matrik saya A21A2925. Bagi mengurangkan pencemaran air yang berlaku di sekitar kawasan kita, agensi penguasaan undang-undang yang berkaitan perlu untuk mengambil tindakan yang sewajarnya. Manakala pihak kerajaan pula seharusnya mengambil tindakan untuk memindakan undang-undang yang sedia ada untuk memastikan undang-undang itu sesuai mengikut keperluan semasa serta pesalah akan mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka. Ini adalah untuk memastikan pesalah pencemar alam dapatkan hukuman yang setimpal dan pesalah kemungkinan akan mengulangi perbuatan ini kerana hukuman yang mereka dapat tidaklah begitu berat dan berbanding dengan kesalahan mereka. Malahan mereka mempunyai kemampuan dari segi kewangan untuk membayar denda yang dikenakan terhadap mereka. Seterusnya ialah justifikasi ataupun impak dan juga kepentingan penguasaan undang-undang sangat memainkan peranan yang penting dalam langkah untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan itu, kaedah ini bukan sahaja dapat memberikan kesedaran kepada pesalah, namun dapat memberi kesedaran juga kepada pihak masyarakat. Terdapat juga segelintir masyarakat yang melakukan aktiviti perniagaan haruslah peka dan sama-sama mengatasi masalah ini untuk mengurangkan dari terus berlaku. Penguasaan juga perlu dilakukan dengan adil dan juga saksama tanpa mengira status dan juga pangkat pesalah tersebut. Hal ini kerana ia menjadi satu punca dan juga faktor utama daripada masalah pencemaran air ini terus berlaku dan menyebabkan ekonomi semakin tinggi dari semasa ke semasa. Pesalah juga melakukan kesalahan perlulah membayar kos yang ditanggung untuk memulihkan semula air yang tercemar dan bukan sahaja pihak kerajaan yang membayar kos tersebut. Hukuman sebegini sebenarnya adalah wajar dikenakan kepada pihak pesalah kerana ia mempunyai kemampuan kewangan yang lebih tinggi dalam mengatasi masalah tersebut. Hukuman yang dikenakan adalah bertujuan untuk memberikan peringatan kepada pihak pengusaha kilang atau sektor ekonomi agar memberi tumpuan dalam menjaga ekologi dan juga habitat manusia. Malahan, mereka tidak akan bersikap remeh-temeh terhadap aspek pemeliharaan ekologi dan juga habitat manusia. Dengan itu, penguasaan undang-undang juga memainkan peranan yang lebih efektif supaya dapat membanteras pencemaran air daripada menjadi lebih serius.